Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Mayamin Sofia dan PRP Hana akan membincangkan tentang merokok, iaitu ketagihan yang patut diberhentikan. Jadi soalan pertama saya, apakah yang terkandung dalam asap rokok? Boleh saudari Maya huraikan? Terima kasih Hana atas soalan yang sangat bernas. Sebenarnya rokok apabila dibakar dapat menghasilkan lebih daripada 7,000 bahan kimia dan terdapat lebih daripada 70 bahan kimia yang bersifat karsinogenik, iaitu boleh membawa penyakit kanser. Antara bahan yang terkandung dalam asap rokok ialah nikotin, bahan yang membawa ketagihan, tar, bahan yang membuat jalan, hidrogen cyanida iaitu racun, dan juga naftilamin iaitu ubat gegat. Secara umumnya, merokok boleh memudaratkan hampir ke semua organ dalam badan kita dan boleh mengancam kesihatan. Soalan saya yang kedua ialah, mengapakah tabiat merokok ini sesuatu yang membahayakan kesihatan kita? Boleh saudari jelaskan? Merokok merupakan penyumbang risiko utama kepada komplikasi penyakit kronik seperti penyakit kanser, penyakit kardiovaskular dan juga penyakit paru-paru kronik. Penyakit kronik yang berkaitan dengan merokok merupakan penyumbang utama kepada morbiditi dan mortaliti, iaitu kematian di Malaysia. Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2019, terdapat 4.8 juta perokok yang berumur 15 tahun ke atas dan daripadanya 40.5% adalah perokok lelaki dewasa dan juga 1.2% adalah perokok wanita. Setiap tahun dianggarkan bahawa terdapat 20,000 kematian yang disebabkan oleh merokok dan dianggarkan akan meningkat kepada 30,000 kematian jika trend tabiat merokok tidak berubah. Dan saya yang ketiga, bagaimana pula dengan perokok pasif? Apakah ianya juga berbahaya? Terima kasih Hana atas soalan yang sering ditanyakan. Perokok pasif bermaksudnya mereka yang tidak merokok tetapi terdedah kepada asap rokok, biasanya dipanggil sebagai asap rokok sekunder, iaitu second hand smoke. Second hand smoke ni mempunyai bahan kimia berbahaya yang sama dengan yang disedut oleh perokok, dan pendedahan yang singkat juga boleh memudaratkan kesihatan dan meningkatkan risiko terhadap penyakit asma, penyakit kanser paru-paru dan kanser payudara dan juga sindrom kematian bayi secara tiba-tiba ataupun sudden infant death syndrome SIDS. Terdapat penyelidikan yang menunjukkan bahawa partikel daripada perokok pasif dapat bertahan selama berbulan-bulan di dalam badan kita walaupun asap itu dah hilang, dan walaupun tidak lagi dalam berbentuk asap, para penyelidik sering mengkategorikannya sebagai third hand smoke yang merujuk kepada partikel yang terlekat kepada baju, karpet, dinding, selimut dan sebagainya. Sisa asap basi iaitu third hand smoke juga boleh memberi kesan kepada kesihatan mereka yang terdedah kepada bahan tersebut. Dan akhir sekali, mengapakah perokok sukar untuk berhenti walaupun mereka sedar bahaya kesan rokok kepada kesihatan mereka sendiri? Perokok sukar berhenti disebabkan oleh ketagihan terhadap salah satu bahan yang terkandung dalam rokok, iaitu nikotin. Nikotin yang dihisap melalui rokok akan menyerap kepada salur darah kita dan akan dibawa ke otak. Ini mencetus penghasilan dopamin, iaitu neurotransmitter yang membawa perasaan seronok, rasa tenang, rasa gembira dan rasa nikmat dan sebagainya. Dalam konteks rokok, nikotin hanya mengambil masa 10 saat saja untuk menghasilkan perasaan seronok ni. Sampai satu tahap atau satu masa, otak kita akan menjadi neuroadaptif ataupun tolerant disebabkan oleh penerimaan nikotin yang sangat banyak. Jadinya otak kita akan menghasilkan lebih reseptor nikotin, dan disebabkan oleh jangka hayat nikotin yang sangat pendek, otak akan berasa tidak puas dan memberi signal supaya lebih banyak nikotin yang akan diperlukan. Jadinya perokok akan terus
menghisap rokok untuk menjalani fungsi kehidupan secara normal. Inilah yang dikatakan sebagai ketagihan nikotin. Jadi apabila ketagih, mereka sukar untuk berhenti, dan apabila mereka berhenti, mereka akan mendapat gejala withdrawal symptoms. Contohnya mengalami masalah hilang fokus, mudah letih, cepat marah, dan selera akan makin bertambah. Ini berlaku disebabkan badan tidak mendapat bekalan nikotin yang dikehendaki dan ianya bermula 30 minit daripada rokok yang terakhir dihisap. Gejala yang berlaku bergantung kepada kadar ketagihan, dan ini mungkin akan berlarutan selama sebulan, tetapi mereka akan kembali kepada normal. Namun begitu, ianya boleh dikawal melalui tindakan seperti tarik nafas sedalam mungkin apabila mereka rasa resah, cepat emosi ataupun cepat marah, dan pengambilan makanan yang seimbang apabila berat badan bertambah, iaitu dengan makan suku-suku separuh dan minum banyak air kosong ataupun bersenam. Gejala batuk juga boleh berlaku disebabkan badan mengalami proses menyingkirkan bahan-bahan kimia dalam paru-paru, dan mereka boleh mengamalkan minum air suam. Soalan pertama saya kepada Hana ialah, apakah rawatan yang boleh digunakan untuk mengatasi ketagihan nikotin? Dua jenis kaedah rawatan, iaitu farmakologi dan non-farmakologi. Rawatan farmakologi melibatkan penggunaan ubat bagi rawatan ketagihan nikotin dan dikenali sebagai farmakoterapi berhenti merokok. Manakala bagi rawatan non-farmakologi, pesakit diberi kaunseling modifikasi tingkah laku tanpa penggunaan ubat-ubatan. Terdapat dua kategori ubat yang digunakan untuk mengatasi ketagihan. Ubat yang berasaskan nikotin, iaitu nikotin replacement therapy. Terapi penggantian nikotin berfungsi untuk mengurangkan kesan ketagihan nikotin ketika proses berhenti merokok. Ia menyalurkan nikotin ke dalam badan dalam kadar yang terkawal. Ubat yang berasaskan nikotin boleh membantu untuk mengawal gejala penarikan nikotin, seterusnya meningkatkan peluang untuk berjaya berhenti merokok. Doktor atau ahli farmasi boleh membantu menyesuaikan pelan berhenti merokok dengan penggunaan ubat berasaskan nikotin ini. Terdapat dua jenis terapi gantian nikotin untuk rawatan. Yang pertama, tampalan nikotin menyalurkan nikotin ke dalam badan secara perlahan dan membantu melegakan gejala penarikan sepanjang 16 jam. Kedua, gula-gula getah nikotin memberikan kawalan yang pantas apabila ketagihan yang kuat menyerang. Ubat nikotin diberi mengikut tempoh masa yang ditentukan dan akan dikurangkan dosnya secara berperingkat. Ubat berasaskan nikotin lebih selamat berbanding dengan rokok kerana penyerapan nikotin daripada rawatan terapi gantian masuk ke dalam aliran darah adalah lebih perlahan dan mencapai paras nikotin yang lebih rendah daripada merokok. Ubat yang tidak berasaskan nikotin. Ubat yang tidak berasaskan nikotin pula adalah seperti varenicline, iaitu sejenis pil. Ia bertindak sebagai pengganti nikotin, melekat pada reseptor otak dan menghalang nikotin daripada berinteraksi dengan otak. Seterusnya, membantu mengurangkan ketagihan ketika proses berhenti merokok. Apabila perokok merokok dalam tempoh mereka mengambil ubat ini, sesetengah daripada mereka merasakan rokok sudah tiada nikmat berbanding dahulu. Mereka akan rasa tawar, malah sesetengahnya merasa loya apabila terbau asap rokok. Hana, di manakah para perokok boleh mendapatkan khidmat nasihat rawatan berhenti merokok? Kebanyakan perkhidmatan berhenti merokok terdapat di fasiliti KKM, sama ada di hospital atau klinik kesihatan, serta melibatkan pegawai farmasi terutamanya dalam pengurusan rawatan farmakoterapi berhenti merokok. Terdapat juga perkhidmatan berhenti merokok, program MQUIT yang ditawarkan di sektor swasta. Maklumat lanjut boleh diperolehi di laman sesawang jomquit.moh.gov.my. Selain itu, talian quit line berhenti merokok juga seperti nombor yang tertera beroperasi pada jam 8 pagi hingga 5 petang hari bekerja sahaja. Selain itu, terdapat juga aplikasi My Sejahtera. Muat turun aplikasi dulu atau kemas kini di Google App Store. Pilih di bahagian menu More, pilih Additional Resources, pilih Smoking and COVID-19 dan dapatkan nasihat berhenti merokok. Selain daripada ubat-ubatan, apakah tips yang Hana boleh kongsikan agar para perokok boleh amalkan untuk berhenti merokok? Juga boleh mengamalkan konsep 12M untuk berhenti merokok, iaitu yang pertama,
Melengah-lengahkan, tunggu 5 minit atau katakan nanti sebentar. Yang kedua, menarik nafas panjang, tarik nafas 3 kali secara perlahan-lahan. Yang ketiga, minum air terutama air masak dan elakkan minuman berkafein. Yang keempat, menyibukkan diri, buat sesuatu untuk mengalihkan fikiran dan melupakan rokok. Yang kelima, menjauhkan diri daripada orang yang merokok. Yang keenam, mengelakkan diri daripada suasana atau situasi yang mendorong kepada merokok. Yang ketujuh, mengunyah sesuatu seperti gula-gula getah atau buah-buahan tetapi elakkan yang manis. Yang ke-8, membasuh tangan selalu kerana perokok tidak akan memegang rokok dalam keadaan tangan yang basah. Yang ke-9, mandi dengan kerak. Yang ke-10, meregangkan otot seperti lakukan senaman ringkas apabila rasa mengantuk. Yang ke-11, meditasi atau bersukan. Dan akhir sekali memohon doa. Selain itu, kita juga boleh cuba konsep DEP, iaitu yang pertama, delay 3 hingga 5 minit. Escape, larikan diri dari perkara berkaitan rokok. Avoid, elakkan makanan yang mengingatkan kepada rokok, contohnya kopi. Distract seperti mandi dan berjalan-jalan. Drink water, deep breath dan juga discuss your feelings. Penggunaan rokok elektronik ataupun vape dikatakan boleh menggantikan rokok. Boleh Hana kongsikan tentang keberkesanan penggunaan vape dalam usaha berhenti ketagihan nikotin? Kementerian Kesihatan Malaysia mendefinisikan peranti elektronik yang mengandungi nikotin adalah dirujuk sebagai rokok elektronik iaitu e-cigarette, manakala yang tidak mengandungi nikotin adalah dirujuk sebagai vape. Walaupun vape didakwa tidak mengandungi nikotin, namun cecair refill yang dijual berkemungkinan besar masih mengandungi nikotin. Begitu juga cecair refill rokok elektronik telah dilaporkan ditambah dadah atau bahan-bahan terlarang berbahaya yang lain. Kajian telah membuktikan bahawa kebanyakan pengguna rokok elektronik atau vape akhirnya menjadi dual user, iaitu menghisap rokok biasa dan juga rokok elektronik atau vape. Ketagihan rokok elektronik atau vape menunjukkan kebergantungan kepada nikotin adalah sangat tinggi dan sukar untuk berhenti. Rokok elektronik adalah tidak berkesan dan untuk berhenti merokok. Kejayaan individu untuk berhenti merokok bukan sahaja bergantung kepada kawalan nikotin semata-mata, malah juga daripada faktor motivasi diri, pelan kaedah yang terancang dan sokongan kaunseling. Akhir sekali, apakah nasihat yang Hana boleh kongsi untuk para perokok di luar sana tentang pentingnya berhenti merokok? Okey, berhenti merokok memang sangat sukar, tetapi anda tidak boleh berputus asa untuk mencuba. Keazaman anda ialah faktor utama untuk membantu anda mengatasi saat-saat susah yang anda mungkin alami semasa proses ini. Sebilangan perokok mungkin berpendapat bahawa rokok elektronik atau vape akan membantu mereka berhenti merokok. Tetapi menggantikan satu ketagihan dengan yang lain tidak bermakna berhenti merokok. Ketahui lebih lanjut mengenai alternatif yang lebih sihat dan bagaimana untuk mengakhiri ketagihan tembakau anda. Ketahuilah bahawa sebaik sahaja anda berhenti merokok, badan anda mula memperbaiki kerosakan yang disebabkan oleh merokok tersebut. Justru itu, tanamkan niat anda untuk berhenti merokok mulai sekarang. Dapatkan nasihat daripada doktor ataupun ahli farmasi untuk mengetahui cara berhenti merokok yang paling sesuai dengan anda. Masih belum terlambat untuk anda membuat keputusan untuk berhenti merokok sekarang. Keputusan ini dijamin memberi manfaat kepada anda dan orang kesayangan anda yang berada di sekeliling. Oleh itu, ambillah langkah pertama anda pada hari ini. Jika anda telah berhenti merokok, adalah penting untuk tidak membenarkan rokok kembali dalam hidup anda lagi. Sekian, terima kasih.